Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Fokus berita. Rakyat Sarawak khususnya kaum Dayak diseru untuk terus berpegang teguh kepada adat resam dan budaya masing-masing. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, adat resam dan budaya yang ada adalah warisan yang bernilai dan penting di negeri ini. Katanya masyarakat Sarawak yang terdiri daripada 27 etnik telah terbukti berjaya hidup dalam keadaan damai dan harmoni kerana wujudnya sikap toleransi dan hormat dengan kepelbagaian adat resam setiap kaum. Justru ujarnya semangat perpaduan merupakan pusaka dan warisan yang harus sentiasa dipelihara dan dipertahankan. Kita di Sarawak yang terdiri daripada 27 etnik telah terbukti berjaya hidup dalam keadaan damai dan harmoni kerana wujudnya sikap toleransi dan hormat dengan pelbagai adat resam setiap kaum. Inilah pusaka dan warisan yang harus kita pelihara dan pertahankan, yaitu perpaduan. Dengan menyambut perayaan Gawai Dayak ini, adat resam dan budaya kaum Dayak akan terus terpelihara dan subur di kalangan suku kaum masing-masing. Bersama-samalah kita untuk menziarahi ahli keluarga, sahabat handai, sanak saudara dan rakan di musim perayaan ini. Seperti kaum Cina dan kaum Melayu akan mengunjungi kawan-kawan yang menyambut perayaan Gawai Dayak. Oleh itu, marilah kita terus mengamalkan tradisi ini agar keharmonian kaum ini akan terus terpelihara. Beliau berkata demikian dalam perutusan Hari Gawai 2023 pada Rabu. Dalam hal itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana sentiasa berfikir ke depan dalam memastikan negeri ini terus maju melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang telah dirangka. Menurutnya, kepimpinan yang efektif dan inovatif itu akan terus memacu kejayaan bumi Kenyalang pada masa depan. Saya ingin menyeru agar semua rakyat di Sarawak untuk terus berganding bahu bersama-sama pucuk kepimpinan negeri dalam memastikan pembangunan mampan dapat dicapai selaras dengan moto Sarawak Maju Makmur. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg memuji perkembangan kehidupan masyarakat Dayak, terutamanya di kawasan luar bandar yang kini menikmati keselesaan yang lebih baik. Beliau mengakui bahawa usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan telah membawa perubahan yang signifikan dan memperbaiki kualiti hidup komuniti tersebut. Sehubungan itu, dia berharap perkembangan positif dalam kehidupan masyarakat Dayak akan diteruskan dan menjadi inspirasi kepada pembangunan yang lebih baik di Sarawak secara keseluruhannya. Kaum Dayak harus bersatu dalam usaha untuk mengejar pembangunan dalam pelbagai bidang seiring dengan kaum-kaum lain di negeri ini. Dengan ikhlas, saya menyatakan bahawa sebagai pemimpin yang bertanggungjawab, saya tidak ingin melihat mana-mana kaum di negeri ini ketinggalan dari segi mengejar pembangunan. Saya yakin dengan usaha gigih dan sikap yang betul, kaum Dayak juga boleh maju seperti mereka yang sudah maju. Beliau berkata demikian menerusi perutusan Hari Gawai 2023 pada Rabu.
Di samping itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahri yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS turut menghargai sumbangan besar yang diberikan oleh masyarakat Dayak, terutamanya dalam bentuk pemilikan tanah yang menjadi aset penting. Tegasnya, kerajaan GPS akan terus berusaha untuk melindungi dan memperjuangkan hak masyarakat Dayak serta menyediakan sokongan dan peluang yang diperlukan untuk menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kerajaan GPS akan terus berusaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur untuk menyokong usaha pembangunan di kawasan luar bandar. Usaha ini melibatkan perbelanjaan yang besar. Namun, saya yakin dengan pendapatan negeri yang semakin bertambah dalam pendekatan ekonomi baru, ia dapat dilakukan secara berperingkat-peringkat melalui beberapa agensi pembangunan setempat yang telah ditubuhkan oleh kerajaan. Dalam keputusan sama, beliau turut menggesa rakyat Sarawak untuk berbelanja dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga pada musim perayaan ini. Menurutnya, langkah menyimpan pendapatan dari gaji atau hasil pertanian adalah penting bagi mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Manakala Sarawak telah mengalami transformasi besar dalam pembangunan sosioekonomi yang pesat bagi pelbagai sektor. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Degres Uga Ambas memberitahu pembangunan ini boleh dilihat dalam sektor komunikasi, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. In the last 60 years, Sarawak had undergone major transformation. We have witnessed rapid socio-economic development, including in communication, health, education, economic and social sector. Our poverty rate has dropped from 47.8% in 1976 to 9% in 2019. We have achieved a 97.9% rural electrification rate in rural areas. Beliau berkata demikian menerusi Putusan Hari Gawai 2023 pada Rabu. Datuk Ahmad Degres Uga menambah, negeri ini di bawah kerajaan GPS akan mempunyai sistem rangkaian jalan raya yang lebih baik pada masa depan. Katanya, selain lebuh raya Pan Borneo, kerajaan GPS sedang melaksanakan projek jalan utama kedua, jalan pesisir termasuk 11 jambatan berjumlah 11 bilion ringgit yang dijangka siap menjelang tahun 2025. My ministry, which is the Ministry of Port and Infrastructure Development, has been entrusted to implement 229 Project Rakyat with a total cost of Ringgit Malaysia 9.06 billion. This comprises 121 road project, 50 bridges, 53 building, 4 jetties, and the Berbuling Stall port costing Ringgit Malaysia 296 million. Of the 229 project, 98 or 43% has been completed, 53 under construction, which is 23%, and 34% or 78 are currently at the pre-contract stage. Upon their full completion, this will generate economic growth and improve the overall living standard of the people. Katanya lagi, Sarawak telah dapat mencapai dan menikmati pembangunan yang pesat hasil kepimpinan yang kukuh dan berwawasan di bawah Premier Sarawak serta pelaksanaan PCDS 2030. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Degres Uga telah hadir ke raptai penuh bagi Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 yang telah berjalan lancar di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Beliau hadir bagi meninjau segala persiapan akhir serta mengenal pasti gambaran penuh mengenai perjalanan program yang akan dilaksanakan. Timbalan Premier Sarawak itu turut ditemani Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai serta div-div kehormat yang lain. Antara agensi kerajaan yang terlibat dalam sambutan kali ini ialah Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, MIPD, Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak UPANS, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Lembaga Pelabuhan Kuching KPA. Dalam hal itu, majlis tersebut akan disempurnakan oleh Premier Sarawak pada 1 Jun ini. Orang ramai turut dijemput hadir bagi memeriahkan majlis itu dari jam 10 pagi hingga 4 petang.
Selain disajikan dengan pelbagai juadah tempatan, para hadirin juga akan dapat merasai kemeriahan sempena sambutan Hari Gawai menerusi pelbagai pengisian program termasuk persembahan-persembahan tradisional, tarian serta nyanyian diiringi live band. Manakala kaum Dayak di Sarawak perlu menjaga diri dan orang yang tersayang semasa meraihkan kemeriahan sambutan Hari Gawai. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, menasihati semua kaum Dayak, terutama sekali di kawasan Dewan Undangan Negeri Desemop untuk menjaga diri dan semua. Kepada semua sahabat-sahabat kaum Dayak dalam kawasan N42 Semop khasnya dan seluruh negeri Sarawak amnya, kami mengucapkan Selamat Hari Gawai bagi tahun 2023. Gayu guru nai nyamai, lantang senang nuan menua. Huha, jaga diri, jaga semua. Beliau berkata demikian dalam putusan Hari Gawai 2023 pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Abdullah turut berharap agar semua rakyat di Sarawak sentiasa bersatu hati membina anak-anak bangsa dan juga negeri Sarawak. Beralih ke Miri, di mana Persatuan Masyarakat Saban Miri PMSS Sarawak telah menganjurkan majlis kecemerlangan dan kesyukuran bagi meraihkan kejayaan individu yang berjaya dalam pendidikan serta pesara sektor awam yang telah menyumbang khidmat bakti. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala telah hadir merasmikan majlis tersebut pada Sabtu. Beliau mengucapkan tahniah kepada penerima yang cemerlang di dalam peperiksaan bermula dari peringkat UPSR ke ijazah dan berharap bahawa kejayaan ini merupakan batu loncatan untuk cabaran masa depan dalam mengharumkan nama etnik Saban. And I must congratulate your leaders for your determination and commitment. Walaupun, as I said, a minority ethnic, but you have been recognized. Congratulations to your effort. Dan ini juga menunjuk dan bukti bahawa kerajaan kita yang sekarang, kerajaan DPS, memang kerajaan yang mengamalkan polisi inklusiviti. Dalam majlis sama, Datuk Gerawat turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada PMSS serta peruntukan untuk kawasan Bangga bagi penambahbaikan jalan dan jambatan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Saya mewakili warga UKAS ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerajamai kepada setiap warga Sarawak yang menyambutnya. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan putusan Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan sempena sambutan Hari Gawai 2023. #menyebar fakta, salam UKAS. On behalf of my wife and the rest of my family, I want to wish everyone Selamat Hari Gawai 2023. Gayu Guru Geranyamai. Oh ha!